أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للناس كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jika ada yang mendengar suara saya jelas ataupun tidak, minta bantuan untuk respon di komen dan seumpamanya. Khawatir saya jika saya sedang berbincang ataupun berbicara seorang diri dan perkara ini tidak ataupun live kita ini tidak didengari melalui Facebook tuan-tuan dan seumpamanya. Baik. Hari ini kita masuk bab yang ke-13 daripada kitab Riyadhus Shalihin min Kalamin Sayyidil Mursalin yang
diterjemahkan dengan tajuk jalan-jalan kebaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan 4 ayat sebagai mukaddimah ataupun sebagai penampan sandaran berkaitan dengan apa yang dibincangkan pada malam ini, iaitu jalan-jalan kebaikan. Terima kasih Puan Nurliza Desa atas jawapan ataupun komentar ataupun respon ya. Terima kasih. Baik, pada mulanya ayat yang pertama termasuk dalam golongan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan penjelasan dengan berkata Allah menjelaskan menerusi suratul Baqarah ayat 215 yang kita bacakan tadi. Apa bunyinya? Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'aluna min khairin fa innallaha bihi alim. Maksudnya mereka akan bertanya kepada engkau, apakah yang akan mereka belanjakan? Katakanlah, apa yang akan kamu belanjakan dari kebaikan ialah kepada ibu bapa dan keluarga karib dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan anak perjalanan ataupun orang yang dalam ibnus sabil, orang dalam perjalanan musafir ya. Dan apa sahaja yang kamu perbuat dari hal kebaikan, maka sesungguhnya Allah adalah mengetahuinya. Itu terjemahan Buya Hamka. Baik. Kemudiannya Allah Azza wa Jalla mendatangkan daripada suratul Baqarah juga ayat 197 yang berbunyi ataupun maksudnya, dan apa juga kebaikan yang kamu kerjakan diketahui oleh Allah. Gambaran kepada bab ini adalah Imam An-Nawawi menghimpunkan hadis-hadis yang menggambarkan terlalu banyak jalan untuk kita berbuat kebaikan dan mendapat pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Bukanlah pahala itu sebagaimana yang kita mungkin sebahagian yang kita faham hanya melalui solat sahaja, hanya melalui puasa sahaja, hanya melalui perkara-perkara yang besar-besar itu sahaja. Kadang-kadang perkara yang sangat kecil sehingga kan mengalihkan rantingan ataupun kayuan di tengah jalan, termasuk daripada dosa pahala yang besar. Termasuklah kita, saya selalu bagi contoh, kita mengeluarkan sampah sara ataupun kita jumpa plastik coklat dalam masjid ataupun tempat kita ambil dan kita letak dalam tu sampah. Itu adalah termasuk perbuatan baik yang kita wallahu alam, mungkin dengan perbuatan kecil itulah kita yang banyak dosanya, amal tak banyaknya dapat masuk syurga. Dan ini terbukti dalam banyak hadis. Nanti kita akan tengok bagaimana golongan ini, orang-orang yang bertuah ini, orang-orang yang biasa-biasa macam kita mungkin, tetapi ada sedikit dalam hati dia sentiasa nak buat benda baik, dan dia buat benda baik yang pada sangkaan dia pun benda tu tak besar, tapi akhirnya tak besar pada sisi dia, besar di sisi Allah, maka Allah memasukkan dia ke dalam syurga kerana amal kecil tersebut. Jadi jangan pernah remehkan sekecil mana pun amal kebaikan yang mampu kita buat, tuan-tuan. Hatta dengan hanya mengambil sampah di tepi jalan, hatta dengan hanya kita kata membantu orang angkat barang, membantu orang yang pancit tayar tepi jalan, dan pelbagai lagi kebaikan yang wallahu alam kita akan masuk syurga kerananya. Kemudian Hamka mendatangkan surah ayat yang ke-7 daripada surah Al-Zalzalah yang bermaksud, maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik sekecil zarah pun Allah Taala akan pandang, Allah Taala akan perhati, Allah Taala akan nilai. Siapa yang buat kejahatan sebesar zarah pun Allah Taala akan perhati, nilai, dan Allah Taala tahu dan dicatat. Dan seterusnya Allah menjelaskan menulis surah Al-Jasiyah ayat 15. Sesiapa yang beramal saleh, amal itu untuk dirinya. Siapa yang beramal saleh, amal itu firstly untuk diri dia dahulu. Dia yang berhak ke atas amal dia, dan dia akan diberi reward atas diri dia dan seumpamanya. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah, terdapat banyak lagi ayat Quran yang menjelaskan berkenaan jalan-jalan menuju kebaikan. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat banyak hadis yang menerangkan berkenaan jalan-jalan menuju kebaikan. Di sini kami hanya menjelaskan beberapa hadis sahaja. Beberapa itu pun banyak sebenarnya. Dan sebahagian ulama
menghimpunkan hadis-hadis yang mempunyai lafaz ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, dan wa fi riwayat, setengah riwayat lain, wa ma ta'akhkhar. Hadis-hadis yang mempunyai kalimah ataupun mempunyai penjelasan yang berbunyi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Antara contohnya Ramadan ialah man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wa fi riwayatin man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan ada lagi beberapa hadis lain yang ulama himpun dalam satu kitab khas yang menghimpunkan tentang amalan-amalan yang mampu memberikan kita yang sahih, yang hasan, yang mampu memberikan kita nilai ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dan setengah riwayat menyambung wa ma ta'akhkhar, dan selepas daripadanya. Contohnya puasa bila 10 Zulhijjah, diampunkan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Kita dapati balik dalam kitab Ibn Rajab Hanbali tu ada sebut tentang kelebihan fadilat-fadilat begitu. Jadi yang kita nak fokus, yang kita nak ajak masyarakat supaya ni yang para asatizah, para penceramah sepatutnya, ustaz-ustaz yang alim ke, yang tak alim mana ke, nah sepatutnya memfokuskan, mendahkan pada masyarakat amalan-amalan yang punya asas sebegini. Bukannya pergi duduk cari amalan yang diperselisihkan dengan begitu dahsyat sekali. Sepatutnya kita berfokuskan dulu benda yang sudah pasti. Aulawiyatnya di situ, afdaliyatnya di situ, keutamaannya, kelebihannya ada di situ. Bahkan dalam Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidul Mursalin, kitab yang sedang kita bincang ini, segala-gala amalan yang kita perlukan. Daripada kita buka mata sampai kita tutup mata, daripada kita hidup sampai kita mati, ada semuanya, yang tak mampu pun kita nak amal semuanya, tuan-tuan. Sebab itulah kaedah kata, kalau yang sahih, yang kuat, yang afdal pun kita tak mampu nak amal semua, kita kalau nak beramal dengan perkara yang harus, perkara yang makruh, dan mempertahankan seolah-olah ia telah mencapai tahap wajib ataupun tahap sunat muakkadah dan seumpamanya. Ini pemikiran yang pelik di kalangan setengah daripada kita, sama ada orang awam ataupun para agamawan sendiri. Tuan-tuan bapa rahimahullah, ayolah kita menguliti, ayolah kita menggauli sungguh-sungguh antara kitab yang hebat, yang penuh dengan karamah. Tabarruklah dengan kitab Riyadhus Shalihin ini. Tuan-tuan, ambil berkat sungguh-sungguh. Baca, berdoa, ya Allah, dengan pahala aku baca Riyadhus Shalihin ini, tolonglah aku bagi pahala sekian-sekian, tolonglah hajat aku begini. Tabarruk, tawassullah dengan keberkatan pahala kita mengaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak minat pada benda pelik-pelik. Sebab apa pelik ni? Dia jadi minat benda pelik ni sebab nampak ada unsur ajaib, ghaib, unsur luar biasa. Dan bila ditanya ambil daripada mana? Tu masalah. Dan seumpamanya. Sebab itulah kita kata, cara kita berfikir dalam beragama ni kena jelas. Agama ini tertegak di atas sumber. Di atas sumber. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara ataupun dua perintah, tidakkan sesat kamu selamanya selagi berpegang kepada keduanya, Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asas kepada perkara yang mencapai tahap sunat mestilah mempunyai dalil yang sah daripada, yang sarih, yang sah daripada hadis Nabi. Mana boleh ada nak pandang reka-reka, tak boleh. Di sinilah kita kata berbezanya kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tapi bagi orang yang berilmu pula, bersungguh-sungguh mempertahankan yang lemah berbandingkan yang kuat, itu pun satu masalah juga. Wallahu a'lam. Baik, kita tengok apa Buya Hamka kata. Apabila dibacakan apa dia, dan apa saja yang kamu perbuat dari hal kebajikan, maka sungguh Allah adalah mengetahui. Yas'aluna kama kul ma anfaqtum min khairin. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'aluna min khairin fa inna Allah bihi alim. Apa yang dikatakan baik dalam ayat ni? Baik dalam ayat ni apa dia? Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada engkau, apakah yang akan mereka belanjakan? Katakanlah, apa yang akan kamu belanjakan daripada kebaikan ialah untuk ibu bapa,
keluarga karib, ya, dia ada turutan dia tu ya. Pertama ibu bapa dulu kena belanja. Kemudian keluarga karib, adik-beradik kita. Kemudiannya makcik-makcik kita, sepupu-sepupu. Yang ni ahli keluarga. Dan anak-anak yatim, apatah lagi jika anak yatim itu adalah ahli keluarga kita, anak menakan kita yang kematian mak dia, ayah dia, yang adik-beradik kita ke macam mana ke, maka itu satu tanggungjawab besar. Bahkan yang lelaki jatuh kepada dia lah, nak jadi wali ke apa semua tu. Maka tanggungjawab itu bukan main-main, agama yang menetapkan. Pakcik yang lelaki bertanggungjawab di atas anak-anak saudara dia daripada adik-beradik yang lelaki dan seumpamanya itu. Tuan-tuan. Kemudiannya, dan orang-orang miskin dan wabanis sabil, ibnu sabil ini antaranya kita kata orang yang dalam musafir sedang belajar. Itu ibnu sabil, orang dalam musafir. Orang yang sampai bertemu kita, dia ni walaupun kaya, tapi entah macam mana dok duit hilang apa semua begitu begini, jadi tak dia ni duit dalam bank ada berjuta. Tapi nak takdir Allah ni, dia entah macam mana sampai ke kampung kita dah ada asal sepinggan. Tak ada orang kenal dia. Maka dia juga ibnu sabi yang layak terima kebaikan, bahkan zakat pun setengah ulama menyebutkannya. Dia kata, saya tak layak ni, saya kaya saya ni. Berjuta-juta dalam bank tu. Tapi sekarang ni memang tak ada apa-apa ke dana. Maka dia termasuk ibnu sabi. Orang yang sesat dalam perjalanan, yang kekurangan harta apa semua pun termasuk ibnu sabi. Luahlah di situ. Dan disebutkan wa ma tafa'aluna min khairin fa inna Allaha bihi alim, dan apa saja kamu perbuat dari hal kebaikan, maka sungguhnya Allah adalah mengetahuinya. Demikianlah Profesor Dr. Hamka menghuraikan ayat 215 daripada surah Al-Baqarah berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, jalan-jalan kebaikan yang banyak dalam kita membelanjakan harta, terutamanya kepada kedua ibu ayah dan ahli keluarga terdekat. Kenapa tidak disebut isteri dan anak? Sebab yang tu confirm wajib. Itu adalah kewajipan. Tak perlu sebut dah. Ataupun dalam konteks ayat ni, yang lebih pada kebaikan yang menjadi pilihan. Setengah orang dia berbuat baik tu lebih kepada orang lain berbanding keluarga sendiri. Ni tak betul lah. Patut isteri tu bukan keluarga ke? Isteri tu kewajipan. Tak perlu dah diberi perhatian, atau maksud tak perlu dah diberi diperbanding-bandingkan, sebab satu benda yang memang asalnya wajib, memang kena selesai dulu. Nah, barulah pergi pada keluarga dan seumpamanya, anak-anak. Jadi tidak ada isu jika orang tanya, orang Melayu kita ni lah banyak tanya, nak utamakan yang mana dulu ni, mak dia ke isteri dia? Dan dalam konteks ini seorang suami, kewajipan utamanya tetaplah pada isterinya, tanpa meninggalkan kewajipannya juga kepada kedua ibu ayah dia, barulah adik-beradik dan seumpamanya. Allah rahimahullah ta'ala. Benda boleh bincang, boleh selesai. Kenapa perlu berkhilaf, berbeza pandangan dan seumpamanya. Baik, seterusnya. Kita tengok hadis-hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Abu Dzar Ghifari ni, Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu, nama sebenarnya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, berkata, saya bertanya, wahai utusan Allah, amalan yang mana lebih baik, lebih banyak kebaikannya? Tengok sahabat tanya soalan. Nabi Muhammad SAW menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad bagi mempertahankan agama Allah. Saya bertanya lagi, orang suruhan yang bagaimana yang lebih baik dimerdekakan? Jawab baginda, yang dipandang elok oleh tuannya, serta yang mahal sekali harganya. Kata Abu Hurairah lagi, saya bertanya lagi, sekiranya saya tidak berupaya melakukan kedua-duanya, sama ada berjihad mempertahankan agama Allah atau memerdekakan orang suruh yang paling mahal harganya, apa pula yang dapat saya buat? Beliau menjawab, yakni baginda menjawab sallallahu alaihi wasallam, hulurkanlah bantuan kepada seseorang pekerja atau ambil alih kerja orang yang kurang mahir melakukannya. Saya bertanya lagi, kata Abu Hurairah, tetapi bukankah Tuhan tahu berkenaan kelemahan saya dalam kerja-kerja tertentu?
Jawabnya, jagalah keburukan diri kamu supaya tidak terkena kepada orang lain. Ia adalah sedekah daripada kamu untuk dirimu sendiri. Direkodkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan, begitu banyak jalan untuk membuat kebaikan sehingga kemuncaknya dah nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh, nak bantu tu pun tak boleh. Dah teruk sangat kamu ni, kamu jaga diri kamu agar tidak menyusahkan orang lain. Itu pun sedekah juga. Tuan-tuan dan puan rahimahullah, dah kita tak berapa rajin, malah tidak ada kemahiran dalam society dan seumpamanya, pastikan kita tidak menjadi beban orang lain. Ini satu prinsip yang saya pegang, alhamdulillah. Tuan-tuan, ketika kita berumur 20 tahun, saya tahu macam mana timbul kesedaran, sajalah share malam ni, timbul kesedaran bahawa saya tidak mahu lagi menyusahkan kedua ibu ayah saya. Saya anak sulung, adik-adik ramah. Ibu ayah kerja pun tidak gaji besar lah. Ayah saya sekadar buruh ataupun pekerja rendah JKR, pencen dah sekarang ada lagi. Semoga Allah Ta'ala rahmati ataupun menjaga beliau. Dan ibu saya pun ada lagi. Dan saya ketika itu yang macam mana kita ada anak sulung ni sentiasa disebut dari kecil lagi. Mesti tolong keluarga, menjadi harapan keluarga dan seumpama. Cuma satu masa bila kita masuk universiti dengan belanja yang banyak apa semua, kita rasa memberontak sikit, mencari hal luar sendiri. Dan saya ke awalnya di universiti itu saya tidak teruskan. Saya pergi cari kerja dulu. Dan kemudian bila dah stabil balik, baru saya belajar balik secara PJJ lah. Kemudiannya. Tapi nak katanya, pada umur 20 ketika itu, setelah tidak meneruskan pengajian dekat awal di UIA lah. Metrik UIA. Kalau kawan-kawan UIA dia tahulah. Jadi bila tak teruskan tu, macam mana saya kerja dan timbul kesedaran lah. Bahawa lepas ni, macam mana pun saya tidak mahu lagi menyusahkan kedua mak ayah saya. 10 sen week pun saya tak akan minta dah. Dan bermula saat itu, saya ingat lagi malam tu malam birthday saya. Malam birthday tu tak penuh, aku ni masuk 20 dah hari ni. Starting point yang baru ni, apa yang aku perlu buat antara lain adalah aku tidak mahu lagi menyusahkan kedua mak ayah aku. Maka bermula saat itulah, baik tunggal balik pun saya tidak lagi minta kedua bantuan dari sudut keuangan daripada mak ayah saya. Sampailah saat ini, alhamdulillah, dengan niatnya macam mana? Kalaulah masa itulah 20 tahun, masa umur 20 tu sekarang berapa tak? 40 dah, 15 tahun lepas Maksudnya masa tu timbul secara bahawa kalaulah aku ni tidak mampu menyumbang pada keluarga, membanggakan keluarga, memberikan air muka yang baik bagi keluarga, maka aku mesti wajib pastikan diri aku tidak menyusahkan mereka. Nah, sebab adik-adik kita pun ramai lagi masa tu, nak belajar apa semua begini, dah kita nak bagi duit pun tak ada. Kita pun kerja masa tu, selepas saya berhenti tu, saya kerja lebih kurang cukup-cukup lah untuk sewa bilik apa semua gini. Tetapi ada satu etikot di situ. Satu hari nak khidmat balik lah, nak khidmat balik pada kedua ibu ayah dan so. Alhamdulillah, Allah Ta'ala makbul dan masih lagi mereka ada dan saya masih lagi mampu khidmat untuk mereka. Alhamdulillah, samping dengan isteri dan anak-anak yang memahami dan seumpamanya. Alhamdulillah. Siapa sangka benda yang berlaku 10-15 tahun dulu bagi kesan pada kita pada hari ini. Saya pegang begitu. Dan saya selalu menasihatkan adik-adik yang jemput saya di universiti dan seumpama pun begitu kata. Kalau kita tak mampulah nak menyumbang, nak memuaskan ataupun memberikan kesenangan kepada kedua mak ayah kita, maka pastikanlah kita tidak menyusahkan mereka. Dan saya ingat juga kata-kata Syekhuna, Tuan Guru, Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah Ta'ala. Kalau kita tak mampu buat pahala, maka pastikan kita tidak buat dosa. Inilah lebih kurang mafhum hadis tadi ni. Nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh, nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Maka Rasulullah kata, pastikan diri kamu tidak menyusahkan orang lain. Pastikan diri kamu tidak menjadi tidak menjadi beban ataupun menyusahkan orang lain lah, dan itu pun termasuk sedekah. Buat baik juga. Tuan-tuan dan puan-puan rahimah. Baik, itu satu hadisnya. Baik, kita ada 5 minit lagi. Hadis yang kedua dimasukkan
oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, iaitu bab yang ke-13. Dia tajuknya jalan-jalan kebaikan yang pelbagai itu. Maka hadis yang kedua berbunyi, mafhumnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu juga melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, setiap pagi, setiap ruas tulang dan sendi saudara hendaklah melakukan sedekah. Setiap ucapan subhanallah, yakni maha suci Allah, dianggap sebagai sedekah. Ucapan alhamdulillah, segala puji-pujian juga dianggap sebagai sedekah. Ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, juga ada dianggap sebagai sedekah. Ucapan Allahu Akbar juga dianggap sebagai sedekah. Begitu juga mengajak orang melakukan perkara yang baik dianggap sebagai sedekah. Melarang orang daripada berbuat kejahatan juga sedekah. Pahala mengerjakan sembahyang sunat duha sebanyak 2 rakaat pula menyamai pahala-pahala sedekah daripada amalan-amalan tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi masukkan dalam bab ini, tapi Al-Imam Bukhari dan Muslim kemudiannya memasukkan dalam bab solat duha dan seumpamanya. Ada setengah ulama masukkan dalam bab fadilat solat duha dan seumpamanya. Tapi nak katanya setiap ucapan memuji-muji Allah adalah sedekah pada siapa? Atau sedekah kepada Allah ke? Bukan, sedekah pada diri kita sendiri. Sebab pahala itu nanti dapat pada kita. Sebab tu saya satu riwayat hadis yang terakhir daripada riwayat Bukhari, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimah yang ringan di lidah, khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan. Ada putar baliklah. Menjadi kesukaan di sisi Allah, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan, berat di timbangan al-mizan kelak, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Benda ni sangat ringkas, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi fadilat dia, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, khafifatan fil lisan, ringan di lidah, berat di mizan, dan juga menjadi kecintaan di sisi Allah SWT. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi saya saja bawa kereta bawa motor, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka saya buat lagu sikit. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Saya buat seorang-seorang masa bawa kereta bawa motor. Jemaah-jemaah ramai-ramai di surau masjid kita tak buat. Sebab zikir ni zikir yang nafsiyah, zikir yang sifat peribadi. Jadi kita buat berlagu apa semua dengan niat untuk tidak mengatur apa semua, tak ada masalah. Jadi masalah siapa yang membacakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim 1000 kali secara berjamaah, maka pahala begini dalam syurga saya. Itu jadi masalah. Sedangkan hadis sahihnya memang ada, tapi kita exaggerate, kita tambah lagi fadilat dia. Dia panggil idhafah, menetapkan satu benda yang agama tidak tetapkan, tambah lagi. Dan kita kurangkan apa yang agama sudah sempurnakan itu. Itu yang jadi masalah pada sebahagian kita. Tapi katanya dalam bab ini ada paling tidak rumusan daripada hadis ini. Pertama, setiap lafaz zikir subhanallah, tasbih, tahmid, tahlil apa semua tu merupakan sedekah pada siapa? Pada Allah. Tidak bersedekah untuk diri kita dapat pahala. Dan itu semua tidak boleh lawan ataupun cukup jika kita solat duha 2 rakaat. Sedangkan Rasulullah mengesyorkan solat duha 8 rakaat. Katanya begitu sekali. Dan alhamdulillah cerita solat duha ni dah fadilat dia banyaklah. Cuma saya lebih setuju bahawa solat duha ini dibuat pada asasnya kerana kita nak ikut sunnah Rasulullah. Bukannya kerana nak murah rezeki semata-mata. Kenapa solat duha ni? Sebab murah rezeki. Jadi boleh ke tak? Wallahu a'lam, mungkin boleh lah murah rezeki tu. Tapi rugi. Sebab apa? Sebab dapat rezeki saja. Pahala redha Allah ke apa semua, wallahu a'lam dapat tidak. Tapi jika kita dari awal niat ikhlas kerana Allah dan kerana ittiba'us sunnah Rasulullah suruh, maka pahala daripada Allah tu atas dasar kita ittiba' sunnah tadi,
ikut sunnah sungguh-sungguh, bahkan dalam masa sama kita yakin pahala dapat. Ingat tak hadis innamal amalu binniyat tu, innamal amalu binniyat, dan orang yang pergi orang yang pergi hijrah kerana nak kahwin, Rasul kata dia akan dapat isteri. Orang hijrah kerana nak harta, dia akan dapat harta. Tapi berapa ramai sahabat Rasulullah yang hijrah semata-mata kerana Allah, maka akhirnya redha Allah pun dia boleh, bahkan isteri pun dia dapat, harta pun dia dapat. Abdul Rahman bin Aufnya, Uthman bin Affan sendirinya, dan seumpamanya. Nak katanya agama ni aja letak Allah dulu, yang lain-lain tu bagilah. Tapi kalau kamu letak yang lain dulu, kamu dapat sekadar itulah. Tapi redha Allah kamu, wallahu alam, dapat ke tidak, itu rugi kita. Wallahu taala alam. Sekadar itu saja tuan-tuan, kita sambung malam esok. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.